Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung belajar bersama cikgu dalam bahagian yang ketiga, Matematik KSSM tingkatan 3, bab yang pertama iaitu indeks. Dalam video bahagian ketiga ini, kita akan belajar dua standard pembelajaran. Yang pertama ialah menghubungkan nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang. Dan yang kedua, menentusahkan indeks dikuasakan dengan kosong, nilainya adalah bersamaan dengan 1. Dan juga indeks negatif kita tukarkan kepada indeks positif. Untuk standard pembelajaran yang pertama, kita akan belajar nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan. Contohnya, 3 kuasa 2 dikuasakan lagi dengan 4. Okay, ini adalah bersamaan dengan 3 kuasa 2. Indeks ini kita darabkan 2 kuasa 4. Nilainya adalah bersamaan dengan 3 kuasa 8. Dari segi hukum indeks sebelum ini, kita telah pelajari bahawa jika 3 kuasa 2 dikuasakan dengan 4, bermaksud 3 kuasa ini didarab pendaraban berulangnya sebanyak 4 kali. Sebagaimana yang ditulis di sebelah kanan ini. Jadi mengikut hukum indeks, di mana asas yang sama, kita boleh gabungkan indeksnya. Jadi untuk kes di mana di antaranya operasi darab, jadi indeks ini kita tambahkan. Jadi apabila dijumlahkan, 2 ini ditambahkan sebanyak 4 kali, samalah juga dengan jika ditulis dengan 2 darab 4. Jadi jawapannya adalah 3 kuasa 2 darab 4, 8. Jadi mengikut hukum indeks, mana-mana dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan satu nilai yang lain, contohnya A kuasa M, dikuasakan lagi dengan N, kita boleh terus sahaja nilainya dengan cara A kuasa M didarabkan dengan N. Sekarang kita lihat contoh soalan. Soalan nombor 1A, 3 kuasa 4 kuasa 2. Kita boleh terus sahaja 3 kuasa 4 didarabkan dengan 2 akan dapat 3 kuasa 8. B ini, hash kuasa 3 dikuasakan dengan 10. Samalah juga dengan hash kuasa 3 didarabkan dengan 10 akan dapat hash kuasa 30. Untuk C, negatif Y kuasa 6 dikuasakan lagi dengan 3, samalah nilainya dengan cara negatif Y kuasa 6 didarabkan dengan 3 akan mendapat negatif Y kuasa 18. Oleh kerana nombor negatif ini perlu kekalkan dalam tanda kurungan. Untuk contoh yang kedua, tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Jadi untuk menentukan satu persamaan itu benar atau palsu, kita perlulah melihat kepada indeks dengan asas yang sama. Okay, contoh A ini 4 kuasa apabila direngkaskan 2 darab 3, 6 bersamaan dengan 4 kuasa 3 darab 2, 6. Jadi kedua-dua ini adalah sama. Jadi jawapannya adalah benar. Untuk B pula, 2 kuasa 3 darab 4, 12 bersama dengan 2 kuasa 2 darab 6, 12. Kiri dan kanan sama, jadi ia adalah benar. Untuk C pula, memandangkan di sini asasnya berlainan, jadi kita boleh tukarkan. Jadi 3 kuasa 2 darab 6, 12. 27 kuasa 2 darab 4, 8. Di sini kita tidak boleh menilai kerana asasnya adalah berbeza. Namun demikian 27 ini boleh sahaja ditukar kepada asas 3, di mana 27 ialah 3 darab 3, 9, 9 darab 3, 27. Jadi kita tukar kepada bentuk indeks 3 kuasa 3. Jadi di sini kita bandingkan 27 ini tukar kepada 3 kuasa 3. Kemudian ikut semula seperti asal ini 8. Jadi ringkaskan indeks ini 3 kuasa 3 darab 8, 24. Sekarang barulah kita boleh membandingkan kiri dan kanan. Oleh kerana di sini tanda sama sedangkan indeksnya adalah tidak sama, jadi pernyataan ini adalah palsu. Murid-murid perlu melengkapkan latihan uji minda 1.2D daripada buku teks muka surat 12.
Jadi cikgu akan tunjukkan cara menjawab beberapa soalan menggunakan hukum indeks. Okay, contohnya nombor 1A, 12 kuasa 5 dikuasakan lagi dengan 2. Jadi di sini kita boleh terus sahaja ringkaskan 12 kuasa 5 didarabkan dengan 2 bersamaan dengan 12, 5 darab 2, 10. Jadi jawapannya ialah 12 kuasa 10. Yang berikutnya ialah hash. Hash di sini negatif C kuasa 7 dikuasakan lagi dengan 3. Jadi negatif C ini kita kekalkan 7 darab 3, 21. Kita lihat pula nombor 2. Nombor 2B. 2B ini contohnya cara menjawabnya kita ringkaskan B 3 kuasa 3 darab 7, 21. Okay, bersamaan dengan 27 kuasa 2 darab 4, 8. Di sini kita tidak boleh membandingkan kerana asasnya adalah berlainan. Jadi 27 ini boleh ditukarkan kepada asas 3. 27 bersamaan dengan 3 darab 3 darab 3. 3 diulang sebanyak 3 kali, kita boleh tuliskan sebagai 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 ialah 27. Jadi di sini 27 ini tukarkan dalam bentuk indeks ke asas 3. 3 kuasa 3 dikuasakan dengan 8. Di sebelah kiri kekalkan 3 kuasa 21. Sekarang kita bandingkan adakah kiri dan kanan ini adalah sama. Kiri dan kanan ini adakah sama. Jadi 3 kuasa 3 darab 8, 24. Sedangkan di sebelah kiri ini ialah 3 kuasa 21 tidak sama. Jadi pernyataan ini untuk B ini adalah palsu. Okey, palsu. Dan yang berikutnya, satu lagi cikgu akan tunjukkan soalan C. Okay, soalan C ini, sama juga caranya 5 kuasa 2 darab 5, 10. Bersamaan dengan 125, 2 darab 3, 6. 125 ini kita tukarkan kepada asas 5 supaya kita boleh membandingkan bentuk indeks di sebelah kiri. Jadi 125 ini ialah 5 didarabkan 5, 25. 25 didarabkan dengan 5, 125. Jadi ini bermaksud 125 dalam asas 5 ialah 5 kuasa 3. Jadi kita tukarkan 125 ni kepada asas 5. 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 3. 6 ini kita tuliskan kembali. Jadi ini ialah 5 kuasa 3 darab 6, 18. Jadi bandingkan dengan sebelah kiri, kuasa 10, belah kanan kuasa 18 berbeza, bermaksud C adalah palsu. Seterusnya kita lihat hukum indeks melibatkan gabungan operasi pendaraban, pembahagian dan kuasa bagi indeks. Jadi kita ingat kembali untuk bentuk indeks dengan asas yang sama, di antaranya operasi darab, indeksnya kita tambahkan. Untuk asas yang sama, di antaranya operasi bahagi, indeksnya kita tolak. Manakala untuk indeks dikuasa, bentuk indeks yang dikuasakan, indeksnya kita darabkan. Jadi gabungan ketiga-tiga hukum ini untuk kes yang melibatkan gabungannya, contohnya A kuasa M, didarabkan dengan B kuasa N, semuanya ini dikuasakan lagi dengan Q. Kita ringkaskan dengan cara A kuasa M. Setiap satu dalam ini bentuk indeks ni dikuasakan dengan indeks yang di luar. Begitu juga dengan indeks yang berikutnya. Sebagai contoh, 2 kuasa 3 didarabkan dengan 4 kuasa 5 dikuasakan lagi dengan 2. Jadi setiap satu ini 2 kuasa 3 ini dikuasakan dengan nilai yang di luar ini 2. Didarabkan dengan kita ikut sahaja operasi di tengah ini 4 kuasa 5 dikuasakan juga dengan 2. Jadi kita boleh ringkaskan 2 kuasa 3 darab 2, 6. Darabkan dengan 4 kuasa 5 darab 2, 10. Jadi inilah hukum indeksnya. Cikgu akan tunjukkan cara menjawab latihan 1.2e. Contohnya soalan 1A. Soalan 1A ini kita menggunakan gabungan hukum indeks tadi.
2 didarabkan dengan 3 kuasa 4 dikuasakan dengan 2. Jadi setiap indeks ini kita darabkan dengan 2 di luar. Di 2 di sini tidak ditulis indeks, tidak ditulis bermaksud ianya adalah 2 kuasa 1. 3 kuasa 4 kuasa 2. Jadi kita boleh terus sahaja ringkaskan 2 kuasa 1 darab 2, 2. 3 kuasa 4 darab 2, 8. Jadi oleh kerana jawapan ini asasnya adalah berlainan, tidak boleh digabungkan. Jadi inilah jawapan lengkap untuk 1A. Untuk 1C pula, sama juga caranya 13 kuasa 3 didarabkan dengan 2, 13 kuasa 6. Jadi bahagi kita ikut sahaja tandaan operasi di tengah-tengahnya. Untuk kes bahagi, letakkan tanda bahagi. Jadi 7 kuasa indeks ini kita darabkan 6 darab 2, 12. Jadi ini dia jawapan untuk C. Yang berikutnya ialah F. F di sini 2 W kuasa 2 X kuasa 3. Ini bermaksud 2 didarabkan dengan W kuasa 2 didarabkan dengan X kuasa 3. Semua ini dikuasakan dengan 4. Jadi setiap indeks ini kita darabkan dengan indeks yang di luar. Termasuklah 2 ini. 2 ini tidak ditulis kuasa berapa, sebenarnya ia adalah kuasa 1. Jadi apabila diringkaskan, jawapannya akan jadi 2 kuasa 1 darab 4, 4. W kuasa 2 darab 4, 8. X kuasa 3 darab 4, 12. Jadi untuk kes melibatkan huruf dan nombor ini, nombor perlulah ditukar kepada nilai. Jadi 2 kuasa 4 bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2. Nilainya adalah bersamaan dengan 16. Jadi 16 W kuasa 8 X kuasa 12 barulah lengkap untuk soalan F. Jadi yang berikutnya ialah cikgu tunjukkan satu lagi soalan untuk soalan hash. Okay, soalan hash. Okay, di sini hash 2A kuasa 5 per 3B kuasa 4 dikuasakan semuanya dengan 3. Jadi walaupun di sini ada tanda per ataupun bahagi, caranya adalah sama seperti F. Jadi 2 ini 2 kuasa 1, kita letakkan tanda 1 di sini, begitu dengan 3. Ini ialah 3 kuasa 1. Jadi boleh sahaja teruskan 2 kuasa 1 darab 3, 3. A kuasa 5 darab 3, 15. Per 3 kuasa, di bawah juga indeksnya kita darabkan dengan 3. 1 darab 3, 3. B kuasa 4 darab 3, 12. Jadi ini juga melibatkan ada huruf dan juga nombor. Nombor ini perlu ditukar kepada nilai. Nilai bukan dalam bentuk indeks. Jadi 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2 darab 2. 4 darab 3, 12. Jadi ini bersamaan dengan 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Okey, pembetulan 2 kuasa 3 ialah 8. Jadi kita tuliskan di sini 8. A kuasa 15 perkan dengan 3 kuasa 3 ialah 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. 27. B kuasa 12. Jadi inilah jawapan lengkap untuk soalan hash. Soalan yang kedua, cikgu akan tunjukkan A. Okay, soalan A ini menggunakan hukum indeks. Kita bukakan indeks yang kita darabkan 3 darab 2. 3 darab 2, 6. Didarabkan dengan 4 kuasa 2 darab 2, 4. Okay, di bawah ini oleh kerana ada tanda kurungan untuk keseluruhan, bermaksud yang di bawah ini 2 perlu juga didarabkan dengan 2. Jadi di bawah ini ialah 11 kuasa 2 darab 2, 4. Jadi kita oleh kerana indeks ini ada asas yang sama, jadi ini bermaksud yang di bawah ini 11 kuasa 6 dengan 11 kuasa 4 ini boleh diringkaskan. Oleh kerana di antaranya adalah bahagi, jadi indeksnya kita tolak. Jadi 6 tolak 4 didarabkan dengan 4 kuasa 4. Jadi diringkaskan lagi ialah 11 kuasa 6 tolak 4, 2 dan didarabkan dengan 4 kuasa 4. Jadi inilah jawapan lengkap untuk A.
Okay, yang berikutnya juga sama untuk E. Konsepnya kita boleh terus sahaja ringkaskan. X kuasa 2. X ada 3 yang sama. Ini sebenarnya boleh kalau diasingkan kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 didarabkan dengan X kuasa 3 perkan dengan X. Kita kumpulkan sekali untuk X. Kemudian Y kuasa 6 perkan dengan Y kuasa 2. Jadi untuk asas X ini, X kuasa 2 dan 3 ini diantaranya darab. Jadi indeksnya kita tambah. Dan di bawah ini pula X sahaja. Ini bermaksud X kuasa 1. Jadi oleh kerana di antaranya ini bahagi, indeksnya kita tolak. Tolakkan dengan 1. Didarabkan dengan Y kuasa bahagi asas yang sama, indeksnya kita tolak mengikut hukum indeks. Bahagi indeksnya kita tolak. Jadi ringkaskan jawapan X kuasa 2 tambah 3, 5. 5 tolak 1, 4. Okay, darabkan dengan Y kuasa 6 tolak 2, 4. Untuk kes di mana hasil darab di antaranya adalah huruf, kedua-duanya ada huruf, kita boleh hilangkan tanda darab. Boleh terus sahaja ringkaskan dengan cara menulis X kuasa 4, Y kuasa 4. Namun demikian, jika melibatkan nombor, tidak boleh dihilangkan tanda darab. Jadi yang berikutnya ialah soalan F. Okay, soalan F. F di sini, okay, kita bukakan kurungan yang atas. Ini kurungan yang atas. H kuasa 3 darab 4, 12. K kuasa 2 darab 4, 8. Di bawahnya pula, okay, ada juga kuasa, keseluruhan dikuasakan dengan 2. Indeks setiap satu ini H sahaja bermaksud H kuasa 1. K kuasa 1. Okay, ini berhati-hati, kadang-kadang murid melakukan kesilapan. Apabila dibukakan tanda kurungan, di bawah ini ialah H kuasa 1 darab 2, 2. K kuasa 1 darab 2, 2. Jadi ringkaskan lagi untuk asas yang sama, kedua-dua ini mempunyai asas yang sama. Dan manakala K di atas dan K di bawah juga asas yang sama. Jadi kita boleh ringkaskan H kuasa 12. Oleh kerana bahagi, per bermaksud bahagi. Tolakkan dengan 2. Jadi K kuasa 8 ditolakkan dengan 2. Jadi jawapan akhirnya ialah H kuasa 12 tolak 2, 10. K kuasa 8 tolak 2, 6. Jadi inilah jawapan untuk F. Soalan ketiga, cikgu akan tunjukkan C. Okay, untuk C ini, cara yang sama. Yang pertama ini tiada tanda kurungan. Jadi kita tuliskan kembali. 24, D kuasa 3, E kuasa 5. Didarabkan dengan, oleh kerana di sini ada kurungan, jadi indeksnya kita perlu darabkan. Di sini ialah 3 bermaksud 3 kuasa 1. Jadi berhati-hati apabila melibatkan nombor tanpa ditulis kuasa. Jadi kita terus saja letakkan di sini 1. Di bawah juga sama, 6 kuasa 1. Jadi apabila dibuka tanda kurungan, ini bermaksud 3 kuasa 1 darab 2, 2. D kuasa 3 darab 2, 6. E kuasa 4 darab 2, 8. Okey, yang di bawah ini pula, D kuasa, oleh kerana di dua ini tiada indeks, bermaksudnya 1. Jadi 5 darab 1, 5. D ke E, 6 darab 1, 6. Okey, kemudian didarabkan dengan 6 kuasa 1 darab 3, 3. D ini juga tiada indeks di atasnya, bermaksud ini adalah kuasa 1. Jadi apabila kita tuliskan, bukakan kurungan, ini bermaksud D kuasa 1 darab 3, 3. Kemudian untuk E pula, E kuasa 2 darab 3, 6. Jadi kita kumpulkan nombor bersama nombor dan indeks asas yang sama. Kita ambil perkali dahulu 24. Darabkan dengan 3 per 2 dibahagikan dengan 6 kuasa 3. Kemudian kita kumpulkan D.
D kuasa 3. Yang di atas ini ialah D satu lagi D kuasa 6. Yang di bawah ini pula D kuasa 5 didarabkan dengan D kuasa 3. Kemudian E pula di atasnya E kuasa 5 didarabkan dengan E kuasa 8. Perkan dengan di bawah ialah E kuasa 6 didarabkan dengan E kuasa 6. Jadi untuk melibatkan nombor ini, dengan menggunakan kalkulator, kita cari nilainya. 24 didarabkan dengan 3 kuasa 2. Kemudian keseluruhan ini dibahagikan dengan 6 kuasa 3. 6 kuasa 3. Nilainya adalah bersamaan dengan 1. Didarabkan dengan yang di atas ini D kuasa 3 darab D kuasa 6. Kita boleh ringkaskan D kuasa 3 tambah 6. Di bawahnya pula D kuasa 5 darab D kuasa 3. Jadi D kuasa 5 ditambahkan dengan 3. Kemudian untuk E yang di atas, E kuasa 5 ditambahkan dengan 8. Yang di bawah ini pula E kuasa 6 tambahkan dengan 6. Jadi 1 D kuasa di atasnya ialah 9. Di bawahnya ialah 8. Jadi oleh kerana bahagi, di bawahnya bermaksud bahagi, jadi indeksnya kita boleh terus tolakkan dengan 8. Jadi didarabkan dengan E kuasa di atas ini 5 tambah 8, 13. Yang di bawah pula ialah 6 tambah 6, 12. Di antaranya bahagi, jadi indeksnya kita tolak. Diringkaskan ini 1D kuasa 9 tolak 8, 1. E kuasa 13 tolak 12 ialah 1. Jadi jawapan akhir ini, jika perkali 1 tidak perlu diletakkan. D pula, jika kuasa 1 tidak perlu meletakkan kuasa. D kuasa 1 adalah sama dengan D. D kuasa 1 bersamaan dengan D. Jadi kita tuliskan D sahaja. Begitu juga dengan E kuasa 1, kita hanya tuliskan E sahaja. Jadi jawapan akhirnya ialah DE. Hukum indeks yang berikutnya ialah melibatkan indeks kuasa kosong dan juga indeks negatif. Indeks kuasa kosong ini contohnya 2 kuasa 3 dibahagikan dengan 2 kuasa 3. Indeks ini oleh kerana bahagi, kita tolakkan indeks. Jadi 2 kuasa 3 tolak 3 bersamaan dengan 2 kuasa kosong. Jadi dari segi pendaraban berulang, 2 kuasa 3 tadi 2 diulang sebanyak 3 kali. Bahagi tadi kita tukar kepada per. Di bawahnya ialah 2 kuasa 3 bermaksud 2 diulang sebanyak 3 kali. Apabila diringkaskan atas bawah kita potong, jawapan akhirnya ialah 1. Jadi ini bermaksud 2 kuasa kosong itu sebenarnya adalah 1. Jadi mengikut hukum indeks, apa-apa juga yang dikuasakan dengan kosong, nilainya adalah bersamaan dengan 1. Jadi untuk indeks negatif pula, contoh soalan 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5. Oleh kerana bahagi indeksnya kita tolakkan, 3 tolak 5 bersamaan dengan 2 kuasa negatif 2. Jadi 2 kuasa 3 ni 2 diulang sebanyak 3 kali, bahagi ini kita tulis per 2 diulang sebanyak 5 kali. Jadi apabila diringkaskan, yang tinggal adalah 1 per 2 kuasa 2. Jadi di sini 1 per 2 kuasa 2 ini sama juga maksudnya dengan cara kita letakkan, hilangkan tanda 1 ini, kuasa 2 tukarkan tanda kepada negatif. 1 per 2 kuasa 2 sama nilainya dengan 2 kuasa negatif 2. Ataupun kalau dalam bentuk indeks negatif, M kuasa negatif 3 adalah bersamaan dengan kita hilangkan tanda negatif itu dengan cara meletakkan 1 per M kuasa 3. Jadi hukum indeks yang berikutnya, untuk kes melibatkan indeks negatif, A kuasa negatif N bersamaan dengan, kita boleh tukarkan kepada indeks positif dengan cara meletakkan 1 per A per N. Jadi tanda negatif itu hilang dengan syarat A tidak boleh sama dengan kosong. Jadi inilah hukum indeks melibatkan, di atas tadi ialah kuasanya kosong dan yang di bawah ini ialah
indeksnya berbentuk negatif, berbentuk integer negatif. Kita lihat cara menjawab soalan uji minda 1.2F. Contohnya nombor 1A ini, nilainya adalah bersamaan dengan, untuk kita tukarkan kepada indeks positif, asalnya indeks negatif. Jadi untuk menukarkannya, letakkan sahaja 1/5 kuasa negatif 3 itu, hilangkan tanda negatif, jadikan dia positif sahaja. Jadi sekarang ini jawapannya dalam bentuk indeks positif. Untuk soalan E juga sama. Oleh kerana 1/A kuasa negatif 4, jadi untuk merubah tanda ini, kita hilangkan 1 per, jawapannya adalah bersamaan dengan A kuasa 4. Dihilangkan 1 per, indeksnya akan berubah tanda daripada negatif bertukar jadi positif. Jadi seterusnya kita lihat pula soalan G. Jadi soalan G ini bermaksud 3N kuasa negatif 4 ini ialah 3 didarabkan dengan 1/N kuasa 4. Kita tukarkan indeks negatif kepada indeks positif dengan cara meletakkan 1 per. Jadi ini boleh diringkaskan dengan menulis 3 darab 1, 3/N kuasa 4. Jadi berikutnya ialah soalan I. Soalan I ini, I 2/7 M kuasa negatif 5 ini ialah 1/M kuasa 5. Jadi ringkaskan di atas ialah 2/7 M kuasa 5. Jadi untuk yang berikutnya, soalan K. Soalan K ini melibatkan pecahan. Pecahan di mana indeksnya /adalah negatif. Jadi untuk kes ini sebenarnya untuk menjadikannya positif, kita letakkan 1 per. Cikgu buatkan di atas ini 1/2/5 kuasa 12. Jadi hilang tanda negatif ini bila letakkan 1 per. Ini bermaksud 1 dibahagikan dengan 2 kuasa 12, 2 kuasa 12 perkan dengan 5 kuasa 12. Jadi kalau untuk operasi biasa kita tukarkan bahagi kepada darab, yang di bawah ini terbalikkan 5 kuasa 12 perkan dengan 2 kuasa 12. Jadi jawapan akhir ialah 5 kuasa 12 perkan dengan 2 kuasa 12 bersamaan dengan kita letakkan 5/12 kuasa keseluruhannya adalah 12. Jadi untuk ringkasnya bagi melibatkan pecahan begini, jika untuk merubah tanda indeks daripada negatif kepada positif ataupun sebaliknya, kita tukarkan sahaja kedudukan. 5 di bawah ini naikkan ke atas, 2 turun ke bawah. Jadi ikut apa pengiraan yang betul ialah seperti yang cikgu tunjukkan ini. Jadi untuk ringkas selepas ini, untuk yang melibatkan perubahan indeks ini, kita tukarkan sahaja kedudukannya. Okay, yang pertama ini, cikgu padamkan dahulu. Okay, yang ini kita tukarkan sahaja 2/5, 5 di atas, 2 di bawah. Jadi bila tukarkan ini, indeks ini asalnya negatif, buangkan tanda negatif, letakkan tanda positif. Sama juga dengan soalan yang lain. Okay, contohnya soalan N. Okay, soalan N. Okay, cara ringkasnya tukarkan sahaja 3Y perkan dengan 2X kuasa negatif 4 jadikan positif 4. Jadi itulah teknik menjawab bagi soalan menukarkan kepada bentuk indeks positif. Soalan seterusnya, kita belajar pula bagaimana menukarkan daripada indeks positif kepada indeks negatif. Okay, contoh soalan nombor 2A. Nombor 2A di sini, 1/5 kuasa 4, indeks di sini ialah indeks positif. Jadi untuk menukarkan kepada indeks negatif, oleh kerana ada 1 per, kita hilangkan 1/5 kuasa
Okey, bertukar tanda daripada positif kepada negatif. Okey, yang berikutnya pula di sini contohnya soalan D 1 per N kuasa 9. Jadi untuk menjadikan indeksnya negatif, 1 per kita hilangkan, tulis saja N kuasa 9, letakkan tanda negatif 9. Untuk E pula, 10 kuasa 2, untuk jadikan indeks negatif, kita terbalikkan, letakkan 1 per 10 ini, asalnya kuasa 2, letakkan negatif 2. Okey, untuk F pula sama, 1 per, letakkan 1 per untuk mengubah positif kepada negatif, ikut sahaja negatif 4, kuasa 3 letakkan di depan negatif 3. Untuk I melibatkan pecahan, maka pecahan untuk mengubah bentuk indeks, kita terbalikkan sahaja 7, asalnya 4 per 7, terbalikkan 7 per 4. Indeks ini asalnya positif, letakkan negatif 9. Begitu juga dengan J ini, asalnya positif, untuk menukarkan kepada indeks negatif, kita terbalikkan sahaja Y per X kuasa positif 10, letakkan negatif 10. Soalan yang terakhir, cikgu akan tunjukkan nombor 3E. Jadi untuk menjawabnya, kita gunakan muka indeks yang telah dipelajari, 2 sahaja di sini bermaksud 2 kuasa 1. Jadi apabila kita buka tanda kurungan, 2 kuasa 1 darab negatif 3 akan dapat negatif 3. M kuasa 2 didarabkan dengan negatif 3 akan dapat negatif 6. Didarabkan dengan N kuasa 2 darab negatif 3, negatif 6. Okey, darab 3. 3 ini bermaksud 3 kuasa 1. 3 kuasa 1, M juga kuasa 1. Jadi tadi 2 ini kuasa 1. Jadi kita boleh buka kurungan, akan dapat 3 kuasa 1 darab 4, 4. M kuasa 1 darab 4, 4. N kuasa 2 darab 4, 8. Jadi bahagikan dengan, okey, di sini kita lihat 9 ini tidak ditulis indeks, ini masuk kuasa 1. N kuasa 3, N sahaja bermaksud N kuasa 1. Jadi apabila dibuka tanda kurungan, akan dapat 9 kuasa 1 darab 2, 2. Didarabkan dengan M kuasa 3 darab 2, 6. N kuasa 1 darab 2, 2. Jadi kita kumpulkan asas yang sama. Jadi di sini 2 kuasa negatif 3 didarabkan dengan 3 kuasa 4 perkan dengan 9 kuasa 2. Kemudian kita kumpulkan asas M pula. M kuasa negatif 6 didarabkan dengan M kuasa 4 perkan dengan M kuasa 6. Untuk asas N kuasa negatif 6 darab N kuasa 8 perkan dengan N kuasa 2. Jadi ringkaskan untuk perkali apa nilai, kita tukarkan nombor ini kepada nilai. Jadi dengan menggunakan kalkulator, 2 kuasa negatif 3 didarabkan dengan 3 kuasa 4, kemudian bahagikan dengan 9 kuasa 2. Jadi kita akan dapat dalam bentuk pecahannya ialah 1 per 8. Jadi ini ialah 1 per 8. Didarabkan dengan M kuasa negatif 6 darab. Jadi kita tambahkan, kemudian bahagi. Di bawah ni 6 ni indeksnya kita bahagi. Operasinya perlulah letakkan tolak 6. Kemudian untuk N pula, negatif 6 darab 8, N kuasa 8 bermaksud tambah 8. Kemudian bahagi 2, kita kena tolak 2. Diringkaskan lagi 1 per 8. M kuasa negatif 6 tambah 4, negatif 2 tolak 6, negatif 8. Jadi N kuasa negatif 6 tambah 8, 2 tolak 2, kosong. Jadi ini bermaksud 1 per 8. M ini jawapan
M kuasa negatif 8 sama juga dengan 1 per M kuasa 8. Jadi kita boleh letakkan di bawah. N kuasa kosong bermaksud 1. Jadi jawapan akhir ini sahaja. Alhamdulillah selesai video siri ketiga untuk bab yang pertama, indeks. Jumpa lagi dalam video bahagian yang keempat. Teruskan menyokong cikgu. Jangan lupa like dan subscribe.